Okay. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di hari Lebaran. Di minggu terakhir. Minggu terakhir apa ni? Minggu terakhir bulan gaji. Bulan gaji. Gaji like next week. This week right? This week gaji hari betul. Ahad. Rasa dah lama tak jumpa korang. Rasanya lama tak jumpa gaji. Rasanya dah lama tak jumpa gaji. Betul. Okay. Last kita jumpa dia bulan lepas. Yang bertahan 2 hari tu. 2 hari saja. 2 hari. Bertahan 2 hari lepas tu habis. Dah tak Dari nampak Maybank dah. dia datang, kepada CIB dia pergi. Daripada CIMB daripada Maybank dia datang, daripada CIMB dia pergi. Betul. Sampai ke CIMB ke Kowe dia pergi. Sampai Kowe Kowe dia pergi. Ke Kowe, ke Bank Islam Bank Islam. dan bank-bank yang sepatutnya disalurkan. Oh, lagi satu ke PTPTN. So pastikan anda bayar hutang PTPTN betul. anda. Simpan SSPN. Pada SSP. Yang keluar lagi. Apa bezanya simpan SSPN lah dah. Aku agak keras. Bila cerita pasal PTN aku agak keras. Aku akan terdiam. Dah blacklist sebab kan? kau dah Nama blacklist kan? kan? Tak, aku dah cakap dengan bos tu. Hapuskan terus. Kau cakap dengan bos mana? Ha? PTPTN. Aku jumpa bos PTPTN masa Bukan makan. kau orang ke sejuta UiTM gaduhan untuk dapat. Suka. Baik, tapi hari ini untuk next benda yang kita seronok fun untuk kita borakkan, dia actually berlaku semalam. Semalam dah start viral. Tetapi hari ini dia macam fresh gila-gila. A++ punya fresh. Adalah berkaitan dengan Abang Tesla yang mendirikan rumah tangga Untuk kali kedua. untuk kali yang kedua. Ini adalah second wife ya, not the first wife. And dia viral dengan satu video je, dengan Sheila Hamzah terkesan dengan benda ni. So Abang Tesla dia 3 jam sebelum, itu adalah videonya, 3 jam sebelum Nikah. nikah. Okay. Which is dia subuh dengan first wife. So Ah. dalam ayat-ayat tu dia cakap lah pasal, aku rasa hari ini adalah kita masuk office dia semua orang bercakap pasal Abang Tesla. Kakak Mingguan Wanita dah 2 artikel dah. Pagi sahaja dia dah ada 2 artikel pasal Abang Tesla, Kakak Mingguan Wanita. So memang tengah hit topik sekarang ni. Lelaki dekat office kita sekarang tak boleh bercakap. Semua diam, duduk kat tempat buat kerja. Dia macam tak boleh nak berbual dengan kawan-kawan perempuan sebab nanti menaikkan kemarahan. Zudi pun dah terkepit dah ni. Okay, kalau korang tengok perempuan itu, aku ambil reference daripada perempuan itu. Okay. Perempuan itu adalah drama di salah satu channel, station TV. Tapi di online kan, dia online punya platform. Dalam perempuan itu ada satu ayat ni yang aku pegang sampai hari ini. Perempuan tidak menghalang poligami kerana poligami adalah boleh dalam Islam. Okay, betul. Tetapi yang perempuan marah adalah you betray the love, cinta. You betray hubungan kita berdua. And at the same time yang aku rasa macam aku trigger, perempuan trigger hari ini, isteri pertama adalah untuk disayangi. Isteri pertama adalah untuk disayangi. Dihargai. Bukan. Isteri pertama adalah untuk dihargai. Isteri kedua untuk dicintai. Betul? Ayat dia. What do you mean by that? What do you mean by that? Apa maksud engkau isteri pertama untuk dihargai dan isteri kedua untuk dicintai? Kenapa? So maknanya isteri pertama dia dah tak cinta lah. Mic kau hilang. So maknanya bini pertama dia dah tak cinta lah. That's the thing. Lepas tu dia ada lagi kekuatan untuk cakap saya akan berusaha, saya akan cuba sehabis baik untuk berlaku adil. Kau daripada 2 ayat tu pun kau dah tak nampak berlaku adil dari kat situ. Apa maksud kau apabila yang pertama untuk Hanya untuk dihargai, dihargai saja. yang kedua maksudnya yang pertama dihargai tak dicintai, yang kedua dicintai tak dihargai. So konteks perkahwinan dia dengan isteri pertama tu sekadar untuk hargai perempuan tu. Yalah tu. Mungkin. Itulah yang itu yang diisukan. membuatkan orang marah je. Sebab Sebenarnya benda ni adalah topik, benda ni adalah hak dia orang berdua. Lantaklah mampus lah life orang tu. Kisah pula aku. Cuma yang marahnya adalah ia membuka peluang kepada lelaki-lelaki berduit di luar sana untuk berpoligami secara buta-buta, menggunakan terms ni lah. menggunakan Betul. terms Bukanlah ni. berduit, yang berduit dan tak berduit mah masalahnya. Yang berduit dan tak berduit, betul. Yang tak berduit pun rasa dia Ya, dia boleh, mampu. dia boleh She rasa sebab she dia mampu. rasa Macam mampu lah. dia rasa
macam terinspirasi Terinspirasi dengan abang ini. Sebab abang Tesla ni kata bini dia redha. Bini dia izinkan dia kan dekat dalam video tu dia cakap tak semua lelaki dapat keizinan isteri dia dapat, okey. So macam apa tu, kau flex ke? Ada Mama flex ke? Actually pada aku content dia nak flex. Dia nak flex. Dia nak flex yang dia dapat kahwin 2, bini dia izinkan. Lepas tu bini dia masih sayang dia mah. Orang lain kahwin 2 dah dia kena ingat, bukan dia sayang. Kalau dia macam mana kau dah tak ada jalan. Betul. Nak selamatkan rumah tangga kau. Kan? Yang lelaki pula tak boleh nak faham. Bukan dia masalah kat lelaki. bukan masalah member memang reda lah. Kalau aku inside dia, apa yang aku boleh buat? Apa yang aku boleh buat? Betul. Aku nak bercerai. Benda tu bagi aku kalau kau nak bercerai macam tak kukuh pula sebab dia bukan curang. Even dekat dalam curang lah mahkamah tu. Bukan, bagi aku dia bukan curang, tapi dia dah minta izin betul-betul. Habis tu kau nak lagi mana? Betul. Faham tak? Kau nak lagi mana? Dah tak boleh nak lagi mana? Dia Dia kata pun macam dah ni. sayang. Ya. Dia bila jadi macam ni kan, macam ada setengah orang dekat netizen lah cakap macam korang relax bini dia pun okey. Siapa kata bini dia okey? Tak okey. Tak okey. Tak ada perempuan dalam dunia ini yang mahu berpoligami. Walaupun benda itu harus dalam Islam, tetapi bukan harus dibenarkan. dibenarkan. Haruslah harus. Kan term dia harus kan? Harus. Term dia harus. Ditekankan ya, dibenarkan, bukan dibenarkan. diwajibkan ya. Ya, walaupun benda itu wajib dibenarkan. Wajib pening aku. Dibenarkan / harus dalam Islam, tetapi ia adalah optional. Dibenarkan. Dia bukan Dia dia bersebab. dibenarkan tapi dia bukan digalakkan. Digalak. Dia bukan dia tak digalakkan tapi dia boleh. Just for macam certain case yang macam contoh kalau dulu masa zaman perang, poligami ni ada sebab apa? Sebab nak selamatkan janda-janda yang kematian Balu ada kematian. Sorry. Sekarang orang panggil janda kan. Okay, dulu orang panggil balu yang kematian suami di medan perang. That's why ada 4 kuota tu sebab nak menyelamatkan actually. Tapi sekarang ni masa zaman moden ni dia macam menggunakan poligami ni untuk menutup nafsu dia orang sendiri. Ada certain lelaki lah kan. Bila sebut je pasal poligami ni semua macam kita boleh kahwin 4. Macam diorang macam bangga tau. Diorang macam bangga dengan benda tu sebab pada diorang nanti bila kita cakap tak boleh ke macam cukup dengan satu, lepas tu nanti diorang akan banter dengan okey lah aku halalkan daripada aku main luar. Faham tak? Macam tapi engkau kahwin hanya sekadar untuk nafsu je ke? Sebab itu bukannya tujuan poligami yang sebenar. Itulah aku cakap. Faham tak? Itu bukan tujuan poligami yang sebenar. Orang yang macam tu dia berfikiran pendek. Hanya ada satu sebab saja yang dia nak jadikan benda tu poligami. Menghalalkan nafsu. Cuba kau fikir pula dari segi engkau nak kahwin 2, aku nak kahwin 2. Satu rumah bini satu. Takkan boleh satu rumah tak nak boleh. kena 2 rumah. Betul, 2 rumah pula. Dua rumah. Lepas tu dua-dua nak kena bagi makan. Awak pula gajinya producer. Macam mana? Bukan. Lepas tu pula awak pula jenis berbini 2, anak pula awak aktif macam mana pula? Itu macam mana pula? Okey, Anak itu 4-5. okey. Ifah kalau mampu. Kan, kalau mampu aku kat sana pun aku boleh belikan rumah banglo, sini pun boleh rumah banglo. Okey. Kau boleh nak layan 2 orang perempuan yang memeningkan kepala kau? Betul. Faham? Faham tak? Dia bukan yang kata perempuan menyusahkan, tidak. Tetapi kita sebab kita manusia, kita sebagai bukan seorang isteri kita kena layan isteri kita sebab kan. kita Macam manusia, kita bukannya macam anjing kau boleh tinggal macam tu je, faham tak? Kita mesti nak kena layan isteri kita. Nak makan mana? Tak tahu, okey kita makan sini nak. Tak tahu, kita nak kena layan Lelaki. benda tu. Yes, kita nak kena layan benda tu. Kan? At least nak menggembirakan hati isteri. Macam mana 4 nak menggembirakan hati isteri? Habis kita kurus kering kita. Itu kalau macam kata-kata lelaki yang macam kau kan, macam kau sedar tanggungjawab kau sedar tanggungjawab seorang suami tu actually berat, apatah lagi bila berpoligami. Tapi lelaki-lelaki kat luar sana ramai yang tak nampak benda tu, yang actually poligami ni tanggungjawab dia sangatlah besar. Kau nak melayari bahtera yang satu pun engkau terombang-ambing, apatah lagi ada 2. Okey deh, cuba cerita sikit pasal bahtera. Bahtera Bahtera no. Bahtera mereka. Bahtera. Okey, aku ada kenal dengar cerita benda-benda ni semua pasal poligami.
antara salah satu sebab berbalik pada isu nafsu lah. Sebab kadang-kadang ada setengah orang kau tengok dah bertahun-tahun kahwin, dah ada anak dah besar, lepas tu dia berbuat hal nak pasang lagi satu. Kadang-kadang ni kita bercakap pasal nafsu kan. Bila antara sebab nafsu, sebab kadang-kadang perempuan bila dah ujung hayat lah. Bila dah nak ke menopause, dia punya nafsu dah semakin kurang. Semakin kurang, betul. Macam lelaki Masih itulah momen dia. Itu momen dia. Itu momen dia. Kadang-kadang yang sebab diorang ni berpoligami nak pasang lagi satu ialah sebab kadang-kadang dia dah tak dapat layanan daripada layanan yang sama daripada isteri dia. Bukan sekadar layanan buat tidur je. Ada layanan dekat rumah, makan, bukan dah tak jaga makan minum, dia sekadar macam okey dah siap kan, okey tinggal biarkan lelaki tu uruskan sendiri, makan sendiri apa benda. Dia lebih kepada life dia yang lain juga. Kadang tu antara salah satu sebab juga yang aku pernah tengok, pernah nampak benda ni jadi kan. Macam bila umur kau dah tua, kau lebih kurang macam yang perempuan ni, yang wife dia ni macam kurang luangkan masa dengan dia, banyak dengan life dia yang lain. Sedangkan lelaki macam tu, lelaki seorang manja sebenarnya. Benda ni memang tak dapat dinafikan. Memang manja. So bila benda-benda yang macam ni, bila kau tak dapat dah kasih sayang tu daripada partner kau, benda tu yang trigger kau untuk cari orang lain. Tapi biasalah kalau bila kau bercinta, dia memang akan benda tak on je lah. Tu yang selalu pakcik-pakcik ada kat warung Kak Kia Janda. Betul. Sebab layanan dia betul. TikTok. Facts. Tapi yang pakcik-pakcik tu dah boleh kau ingat macam selangkah lagi nak masuk kubur kot. Masih lagi nak fikir nafsu. Sah juga. Benda boleh puasa. Okey, aku dia bila cakap pasal nafsu kau benda kau tak boleh nak puasa apa benda. Sebab sekarang bila kau dah kau nak sangat benda tu, kau kena keluarkan, kena buat benda tu juga. Kena luahkan lah. Dia macam ni, aku ada opinion pasal pakcik-pakcik ni Pakcik-pakcik ni kan dia ada midlife crisis kan. Bila orang cakap pasal midlife crisis, pakcik-pakcik punya isu adalah dia tiba-tiba nak janda kedai Tom Yum kat depan tu. She nampak tiba-tiba main Tinder. She main Tinder lagi pula layan. Okey, baik. Lepas tu Abang dia dah makan Abang. Abang dah makan dah. Tu mulalah perangai tidak kan bapak-bapak kita. Okey. Satu je aku cakap, lelaki yang begini dia memang ada, tapi bergantung kepada cara dia handle situasi tu. Betul. Kalau dia adalah seorang yang berfikiran terbuka ataupun berfikiran macam sedikit bijak, aku tak nak sentuh agama Betul. tutupi. Tapi kalau dia berfikiran bijak sedikit, kau tahu, macam kau cakap lah, macam kau menambahkan another kerja. Betul. Menambahkan beban. Kadang-kadang lelaki ni, kenapa dia wujudnya midlife crisis? Sebab awal 20-an, 30-an dia struggle cari duit. Dia tak ada masa nak fikir pasal perempuan. Ini pakcik punya case bukan Abang Tesla. Abang Tesla ni, ini another case. So bila 40-50 tambah dah pencen, tak tahu nak buat apa. So momen itu adalah bolehlah kat janda tu pula melayan. Betul. Member janda tak ada lelaki, so macam melayan. So member seronok adalah sangkut. Kadang-kadang you bosan, sebab tu je you nak kahwin dua. Bukannya sebab apa pun. Apa benda yang boleh ayah nak apa sebenarnya ni? Betul ke ayah nak bini ke nak benda lain? You state the facts. Kadang-kadang sebab time tu adalah time yang macam you macam eager gila nak sorry to say, but ini adalah medical terms, having sex with partner. Betul. Masa zaman-zaman itu. So itulah kenapa puncanya kenapa pakcik-pakcik ni. Tapi kita nak cerita pasal pakcik sangat. Kalau pakcik boleh nak cut bahagian ni bagi isteri, bagi anak-anak, go ahead. Tapi kita nak cakap pasal Abang Tessa yang masih muda, masih kaya, di mana dia menggunakan keuangan as everything. Aku faham. Nak cerita pasal kewangan, aku ada sebuah cerita yang kau boleh cerita ke pasal kawan? Tak tahu seat kan? Okay. Bukan lah, aku ada sebelum ni aku ada kerja ke tempat lain, which is ada seorang abang ni, okay, atas pada kita lah. Dia kahwin dua tau. Okay, dia kahwin dua. And then kat office itu pun dia ada seorang lagi skandal. Skandal. Faham. Which is dia memang nak kahwin tapi abang ni bijak dia nak kahwin tapi tak dapat restu daripada parents perempuan lah. So dia tergantung kat situ. Mana pergi, aku tak tahu macam mana dia bahagi masa. Ni terms lah. Aku fikir kalau kau nak kahwin, nak orang kata nak kahwin 2-3, pembahagian masa. Sini pula. Okay, lampu. Right, okay, bahagi masa. Tak apa, cakap je lah. Tak apa, biarkan lampu ni berehat sebentar bersama KitKat. Okay, dari segi pembahagian masa. Sebab aku nampak dia all the way tau, daripada pagi sampai ke malam. Kadang-kadang aku lepak, memang mesti dengan skandal dia. Aku sekali lepak lah. Macam mana isteri pertama dengan isteri kedua dia.
Kadang-kadang dia call, dia just bagi pada anak. Okay, Along sebagai anak yang tua kena jaga keluarga. Dia suruh anak dia yang Macam jaga tu keluarga. je dia lepas kes. And then macam mana dia, aku rasa gaji dia around 3 something aku rasa. 3 something and dia boleh berbini 2. Bibini Plus 2, skandal. berbini 2 plus skandal tau. Plus skandal. So aku fikir macam wish kalau aku tak boleh. Sebab Handsome ke? bukan nak kata handsome tak handsome Dia putih je lah. Okay, Dia macam putih siapa? sikit pada aku. Pian, kau, Zudi. Dia muka Chinese look sikit lah. Chinese look, umur- opa-opa lah. Masa aku kenal tu umur dia lebih kurang 40 lebih macam tu. 40 lebih. Faham. Umur yang 40 ni dia ada macam ada had dia masa tu lah dia akan tunjuk dia punya Belah. Kekuatan dia. dia punya ni. Kalau bagi lelaki umur 40-an tu adalah umur untuk dia. Inilah midlife crisis. Inilah 40, 50 macam tu, betul tak? Inilah midlife crisis, betul lah. Sebab Starting tu 40 lah. aku fikir aku tak faham macam mana kalau aku nak kena balik, aku nak kena tengok anak aku nak kena tengok bini aku. Tak, itu okey. Okay, sama. Sebab tapi macam dia Life begin at 40, lelaki, benar. ya Life ke? begin at 40, betul. aku sekarang 32. Sebab tu aku cakap tadi 20, 30 tengah cari duit. Korang tak ada masa nak fikir benda ni. 40 ke atas korang dah start fikir. Perempuan pula 40 dah settle down. 40, 50 she dah settle down. Dia dah tak fikir dah. Dia dah fikir macam okay, aku nak pergi usrah, aku nak pergi Qiyamul Lail, Nak pergi haji. nak pergi haji, nak pergi umrah. Lelaki tidak. 40 tu baru start sebab duit dah ada. She duit dah ada, money dah ada. Tiba-tiba Tapi- dia jadi teenager boleh lah. Yes, Tiba. Tapi 40 tu orang kata kalau kau tak, orang tua kata nak Islam orang kata kan, kalau dah terms dah 40 ni, kalau kau tak berubah juga itulah hanyut sampai bila-bila. Betul. Bahaya. Betul. Itu bahayanya lah kat situ. Okay, Aku rasa Adli punya cakap tadi tak habis lagi. Yang mana? yang pasal kau masa ni lah kau nak fikir pasal anak-anak. Aku nak fikir pasal anak-anak semua. Tapi aku rasa macam mana kau orang yang 2-3 ni siap ada skandal, pembahagian masa, pembahagian ekonomi tu. Wow, aku macam bagus lah dia orang ni. Memang pakai management dia orang. Kadang-kadang dia bukan bagus Adli. Kadang-kadang dia abaikan. Kau bini dia silap-silap bini dia yang tanggung. tu aku kata. Dia abaikan, dia nak menjawab nanti tau. Itu masalah dia. Sebab tu kalau kita ikut logik kita ikut logik akal fikiran yang sihat 3K untuk 2 bini plus 1 skandal tak cukup. That's why dia cakap Along adalah ketua kena jaga family. Wah, lu dia bagi pas dia jaga family tapi sebelah ada skandal. wah, lu dia pas dekat anak sulung dia macam tu je. Sebab apa? Sebab dia nak lepaskan tanggungjawab dia dekat anak sulung dia. Lelaki dia banyak kategori Ada kategori yang macam tak ada duit tapi still lagi macam ada eager That's untuk berpoligami. Lepas tu ada yang macam ada duit banyak macam Abang Tesla, ada duit yang banyak. Lepas tu macam nak berpoligami, boleh bagi daripada sudut keuangan, tapi daripada sudut emosi dia pun tak boleh nak kontrol. Tak boleh nak kontrol. Banyak problem Tak, setiap manusia ada benda yang dapat, ada benda yang tak dapat. Kalau kau nak isteri 2, aku rasa ekonomi tak susah. Ekonomi boleh dapat tapi emosi. Emosi boleh tentu kau boleh kontrol. Mana yang lebih penting untuk lelaki? Sorry Daya, mana yang lebih penting daripada lelaki bila nak berpoligami ini? Sebab aku tak nak cakap poligami ini dan aku tak nak pegang emosi perempuan tau. Okay, faham. Kita cakap dari segi macam side yang poligami ni harus, boleh. Okay. Dibolehkan kalau nak kahwin. So mana yang korang lebih pentingkan as lelaki punya jawapan? Keuangan sahaja ataupun dari sudut agama, ataupun korang lagi pentingkan emosi? Boleh tak korang handle 2 wife dalam satu kehidupan? Kalau aku, saya aku ilmu lah. Sebab kalau kau ada ilmu, kau boleh kontrol kewangan, kau boleh kontrol keluarga, kau boleh kontrol semua benda. Faham? Betul. Ilmu tu penting, tapi macam mana pun duit tu kena ada juga. Sebab betul. Sorry pada pendengar dan penonton perempuan, sebab pada aku duit boleh mendiamkan perempuan. Fakta. Aku punya fakta tu. Kalau aku pula di side bini dia, kalau kau dah diberi 3,000 4,000 sebulan, apa kau nak fikir? Lantak kau lah nak pergi sana. Janji aku ada kehidupan aku,
kau pun tak curang, kau tak kau setia lagi bagi nafkah aku benda semua. Okey lah, lantak kau. Aku rasa itulah pandangan dia. Itu ada dua tau. Kat perempuan ada dua kemungkinan. Satu, memang betul perempuan boleh digelapkan dengan duit. Maksudnya kalau kau bagi duit pun okey, tapi perempuan ni dia nafsu dia ada 9. Salah satu, and then okay, tolak tepi nafsu. Aku tak tahu emosi adalah one of them. Tapi emosi nafsu kan. Nafsu emosi juga ke? Emosi pun nafsu. Okay. Dan nafsu dan emosi ini perempuan ni sedikit sebanyak memang ada duit, tapi dia akan ada satu lonely tu. Sebab satu, orang kat luar bercakap. Betul. Mulut orang tak boleh tutup. So macam orang asyik bercakap je macam kau boleh bini laki kau kahwin 2. Macam mana laki kau bahagikan masa. Yelah aku tahu. Alam okey lah kau dapat 3,000 sebulan. Tu yang laki kau boleh berbini 2. Kalau aku ada kat tempat wife Abang Tesla sekarang ni, aku pun stress. Aku pun macam aku dah bagi kebenaran ni. Aku dah macam tak apa abang nak kahwin lah. Okey je sebab yelah duit masuk, kita okey. Tapi emosi tu, emosi and aku yakin lah mesti dia dalam hati dia mesti dia tak nak. Tapi tak dia nak. Siapa je nak. Siapa je nak. Tapi ada yang kata sebab diorang Abang Tesla ni kahwin dua sebab pasal anak je lah Ya ke? Tak dapat anak Kru? Don't know. Tak silap aku lah. Dia berkaitan berkaitan dengan anak. Sebab tu dia kahwin 2. Dia kenal wife first daripada sekolah dia kenal. Itu lagi satu. Kalau orang tanya kan, kenapa first wife ni kau sedih-sedih dekat social media, kau macam kata kena kuat, kena tabah, bercerai je lah. Macam kes dulu Puteri Sarah dengan Samsul Yusof kan. Korang kena faham ada satu benda dekat perempuan ni yang tak semua orang seperti Puteri Sarah. Puteri Sarah tu dia strong macam tu. Dia dapat sokongan yang banyak. Satu, kebetulan Puteri Sarah seorang yang loud. Loud. Dia sangat-sangat loud. Wife Abang Tesla ni mungkin bukan golongan orang yang loud. Dia memang orang yang pasif. Dia macam menerima. Kau bayangkan, aku kenal seorang lelaki ni daripada sekolah yang aku dah anggap he is my dunia. He is my syurga. Dia ni lah syurga aku, akhirat aku. Kau bayangkan bila husband dia nak kahwin, kau rasa kau boleh ke hidup? Dia akan ada satu benda dalam diri dia kata, aku tak boleh hidup tanpa lelaki ni. Betul. That's why dia menerima apa yang lelaki dia nak buat. Sudut pandang lain, tapi tak adalah kata dia ikhlas. Dia cuma membenarkan dia membenarkan je. Itu yang buat sakit. Itu kenapa perempuan trigger dengan benda ni. Perempuan marah. Perempuan tak menghalang poligami, tapi bila emosi begini, macam sikit lah lelaki tengok sikit kita orang punya perasaan ni. I boleh bagi you kahwin, tapi macam you fikir balik I punya emosi. And kalau you nak kahwin lain, you dah tak nak ke I pun boleh move on. I boleh blur daripada kehidupan you. Tapi I tak boleh nak hidup tanpa you, because you dah pegang I daripada kecil, daripada sekolah. Kau dah pegang aku, kau dah ikat aku. Aku nak leraikan ikatan tu, ketat dah, berkarat pula tu. Lama dah relationship tu. Power. Perempuan tu terlalu bergantung kat lelaki tu. Ya, perempuan tu terlalu bergantung kat lelaki. Kalau dia boleh bergerak sendiri, aku rasa kalau dia Puteri Sarah yang boleh bergerak sendiri, dia gerak. Dia takkan stay. Siapa nak stay dengan lelaki yang nak kahwin 2, 3, 4, 5? Ini bukan daripada sudut agama ya. Sebab daripada sudut agama, lepas tu pula aku ada baca Abang Tesla cakap, ialah sebab terima kasih isteri pertama kerana macam patuh kepada suami, yada-yada. Kau menggunakan perkataan-perkataan macam tu. Please, perempuan se-feminism mana pun perempuan jadi feminism bukan sebab dia nak lebih tinggi daripada lelaki. Dia tahu tahap dia akan selamanya berada di bawah lelaki. Tetapi perempuan, dia the reason wujud feminism tu sebab dia nak lelaki faham dia. Sebab lelaki tak pernah respect dia. Dia tak nak above. Dia akan sentiasa kat bawah. Dia tahu, dia sedar fakta tu. Tapi respect, faham. Kita letak diri kita sebagai seorang perempuan. Aku seorang perempuan, aku memang tak bagi. Memang tak lah. Siapa ya nak bagi, nak berkongsi, pergi mampus lah. Jangan jadikan benda tu alasan. Jangan sebenarnya benda ni menjadi trigger pada para perempuan, wanita kat luar sana, disebabkan lelaki-lelaki yang menggunakan poligami ni as dia nafsu lah. Ya bang, saya sokong bang. Okey, cakap pasal nafsu bang. Apa dik? Cakap pasal nafsu bang. Saya ada baca kat Twitter bang. Saya tak boleh abang kat Twitter memang toksik bang. Bang tahu tak bang? TikTok pun toksik juga. Facebook lagi toksik. Pakcik-pakcik ambil live toksik semua kat abang nak tahu tak bang? Saya baca dekat Twitter ni, dia punya nak halalkan. Bukan menghalang. Poligami memang halal. Sorry. Dia nak menangkan poligami ni sampai dia mengeluarkan fakta. Aku tak tahu fakta ke apa, aku tak pernah baca. Mungkin aku punya sahih ataupun tidak. Aku baca dia cakap dulu Saidina Ali ada macam ni bini. Baca balik lah, buka lah Twitter tu. Okay, aku baca. Misinform. Alright, aku baca.
Dekat Twitter. Aku jumpa benda ni kat Twitter. Ini adalah orang lain punya ayat bukan kami sorry, kami tak cakap benda macam ni. Alright, dia kira kita cakap lelaki yang nak memenangkan poligami yang tidak memaham konsep macam mana Abang Long cakap kan. Dia cakap macam ni, Saidina Ali pernah memiliki dan bersetubuh dengan seorang hamba perempuan cantik masa Fatimah masih hidup. Saidina Ali juga kahwin 4 dan memiliki 19 hamba perempuan selepas kematian Fatimah. Jadi tak ada masalah pun poligami sebab nafsu. Tadi kau kata kalau boleh janganlah pasal nafsu sahaja kau kahwin, mestilah ada sebab-sebab lain kan. Asalkan bertanggungjawab, dia kata macam tu. Bawah tu dia cakap tujuan nikah pun sebab untuk menghalalkan persetubuhan dan channel nafsu syahwat dengan cara halal. Apa hal pula tak boleh kahwin sebab nafsu? Asalkan boleh tanggungjawab dan yakin boleh berlaku adil, poligami je. Mengarut mazhab Twitter ni. Dia kata kita mengarut pula, dia kata. Dia rasa ini seram ni. Ini aku tak suka ni. Ini aku tak suka Twitter. Inilah reason kenapa aku takut dengan Twitter. Aku takut sama dengan Twitter. Dia dah menjadikan Islam ni macam ekstremis. Yes, ekstremis, betul. Dia menggunakan agama untuk menghalalkan apa yang dia rasa. Sebab kau kena faham balik. Dia kena faham balik bila kau okay, kita tahu kalau dia kata benda tu dia dapat daripada buku hadis lah, whatever. Apa semua benda. Kau kena faham perbezaan bahasa Arab dan bahasa Melayu. Banyak orang silap taksir. Itu yang bila kau taksir, even dia cakap bahasa, even kalau dari bahasa Inggeris kau nak taksir bahasa Melayu pun ada setengah benda kau akan salah faham. Even bahasa Cina, bahasa Tamil ke apa, kau akan mispronounce semua benda. So aku tak pasti sama ada apa yang dia cakap ni betul ke tak. Mungkin maksud benda tu lain, tetapi pendapat taksiran yang dia faham tu je. Dia ambil quote kat bahagian situ saja. Betul. Dia tak ambil menyeluruh. Kau tak ambil daripada contoh daripada satu page tu. Mungkin dia cakap benda tu mula-mula je. Yes. Cuma pertengahan dengan ending tu sebenarnya memberi maksud yang sebenar. Benda-benda macam ni lah yang akan menyebabkan kenapa orang bukan beragama Islam akan cakap Islam ni mengarut. Dan akan dan cakap yang dan Islamofobia akan wujud. Betul. Orang-orang macam ni lah yang menyebabkan Islamofobia lebih berleluasa dekat luar sana. Padahal Islam salah satu agama yang wujud dalam dunia ini. So macam kalau aku boleh respect agama kau respect agama aku, itu daripada sudut Islamofobia lah. Tapi abang ni patutnya dia tak menggunakan benda-benda macam ni. Janganlah macam ni. Ini sama lah macam. So bila macam dia cakap macam tu, perempuan macam mempersoalkan lah, bukan ke Islam ni mengangkat martabat wanita. Betul. Kenapa boleh macam berlaku benda-benda macam ni kan, macam kau cakap. Mungkin dia sahih, aku tak tahu dia sahih ataupun tidak. Aku sedang menunggu petikan ustaz-ustaz. Kalau lepas ni kalau kita nak TX dah ada petikan ustaz, kita akan selitkan. Sebabnya bila dia dah terjadi macam ni, dia boleh jadi fitnah kepada agama. Betul. Dia macam mungkin dia hadis yang betul, tapi hadis tu adalah hadis aib yang mana kita kena lowkan. Macam mana contoh sebab kalau tak nanti hadis lemah. Kalau tak nanti non-Muslim akan menggunakan itu sebagai senjata. Macam mana dia orang kata Nabi Muhammad pedofil sebab sebab kahwin dengan Siti Aisyah. Betul. Sayyidatina Aisyah. Astagfirullahalazim. Okay. So dari sudut pandangan perempuan pula, mestilah dia mempersoalkan, maaf tiba-tiba nak join conversation tapi nak tanya, kalau betul maksudnya wanita ni macam dah tak ada maruah pula dia buatnya. Kalau betul yang ni, kenapa tak kira berzina pula? And Islam mengangkat wanita, kenapa wanita masih boleh dihambakan dan boleh bersetubuh tanpa menikah? Mana darjat wanita ibarat prostitut ke? So diorang mempersoalkan bila dia punyalah nak memenangkan poligami. Kita orang tahu je poligami tu boleh, tak payahlah sampai nak memenangkan sampai masuk pasal perempuan tu hamba. Yang zaman dulu aku faham. Aku rasa dia tak boleh nak terima hakikat benda tu. Sama je macam fatwa isu rokok. Kan orang dah kata rokok tu haram. Dan kau cari juga benda-benda yang mengatakan yang rokok itu boleh. Rokok tu boleh. Dan kau gunakan benda tu. Tak boleh. Dia macam menggunakan hadis tu untuk memenangkan dia lah, macam dia cakap tadi yang boleh kahwin dengan apa semua. Kata tak boleh. Betul. Tapi macam aku faham, aku macam ini pendapat aku apa yang aku faham. Masa zaman dulu pasal hamba ni pasal hamba yang bila aku menjawab sedikit lah apa benda yang
wanita ni tanya, bukan ke wanita Islam mengangkat darjat wanita ini, aku tak tahu kalau dia betul. Kalau betul lah dulu boleh bersetubuh dengan hamba walaupun tak kahwin, maybe ini adalah dia punya isu dia adalah sebab zaman dulu memang banyak hamba sebab dulu banyak peperangan kan. Kita yang peperangan Islam dulu dengan zaman hamba wujud. Dulu zaman hamba wujud. So bila dia lawan and then pihak lawan tu kalah, husband dia mati, so bini-bini dengan anak dia ni pihak yang menang akan ambil. Pihak yang menang akan ambil, tak semualah dia jadikan bini, dia jadi hamba. Tapi dia tidaklah layan hamba. Aku tak tahu ini apa yang aku pernah baca lah. Ini apa yang aku pernah baca. Dia tidaklah layan hamba macam anjing. Dia layan hamba macam mana dia bagi pendidikan, dia bagi makanan, dia bagi tempat tinggal. Dia layan Terms macam dia pun dah bukan hamba. Terms tu pun bukan hamba dah sebenarnya. Dia dah jadi tapi macam dia kira layan. still hamba sebab dia hanya boleh melayan tuannya. Dia hanya boleh melayan tuannya. So mungkin betul, mungkin tidak, tapi Mate lah. Aku rasa benda tu macam andaian je kot. Macam contohnya hamba ni engkau dia boleh melayan layak je ni sampai engkau boleh layan dia boleh layan kita boleh sentuh dia sebersetubuh dengan dia. Andaian macam ni macam ni lah, macam bumi itu luas menghamparkan. Dia nak imajinasi tahap hamba tu selayaknya hamba tu teruknya dulu macam tu. Tapi tak semestinya kau kena boleh bersetubuh sesuka hati. Mana hak perempuan tu? Betul. Itu aku tak tahu jugalah. Aku tak tahu. Okay, so kalau takut aku pun takut salah juga. So itu apalah macam situasi yang mungkin pada zaman dulu apa yang berlaku, and aku bolehlah terima sebab itu berlaku pada zaman dulu. Aku bolehlah terima. Okay, itu zaman dulu. Okay lah, fine. Okay, noted. Macam, tapi tak payah macam bangkitkan isu tu untuk memenangkan tentang isu poligami sebab dia adalah dua isu yang berbeza weh. Dia macam nak cakap, dia nak mengiyakan, nak memenangkan nafsu tu sangat sampai dia bawa balik hadis yang pasal hamba perempuan ni. Faham tak? Kau faham tak? Cerita pasal poligami, tiba-tiba nak cerita pasal kau faham kan? Okay, saya ada jawapan sikit lah yang saya tak tahu sama ada benda ni betul ataupun tak. Tapi ini adalah opinion saya dengan segala macam selama saya hidup. Saya belajar sirah. Okay, saya baca, saya tengok ustaz bercakap dekat mana-mana platform, especially ceramah dan sewaktu dengannya. Maksudnya saya ada sikit lah yang saya boleh bercakap pasal ada ilmu lah. Tak naklah cakap ilmu, sikit lah adalah opinion saya. Baik, awak yang menggunakan hadis ataupun menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalam sirah apa yang berlaku dahulu dekat dalam term-term sebegini, awak kena faham satu, ada banyak cara untuk Allah tunjuk dekat kita untuk menyedarkan kita daripada kesilapan. Betul. Apa yang berlaku pada zaman Nabi dahulu adalah untuk kita reflect balik kehidupan kita pada hari ini. Jadi segala peperangan yang berlaku pada zaman Nabi, kenapa tiba-tiba Allah tu tahu Islam adalah agama yang tepat dalam kehidupan dunia ini, tetapi pada waktu itu kenapa peperangan pun Allah kalahkan Islam? Kenapa? Sebab untuk memberi pengajaran kepada kita hari ini. Betul. Untuk lebih memahami kesilapan orang lama. Bila kesilapan yang lama dulu dah buat, kita janganlah ikut, kita janganlah tiru. Jadi dalam konteks tadi, kepada orang yang meng-tweet di Twitter, di X ini, kalau dulu sistem itu, saya tak kata benda tu betul ataupun tidak, tapi kalau memang sistem dulu. Tak, maksud aku yang dia berzina dengan Sayyidina Ali yang pasal tu. Berzina tu. Yes. Bukan berzina, dia bersetubuh. Ayat dia bersetubuh. Baik. Yang bersetubuh tadi saya tak tahu sejauh mana kebenarannya, tetapi andai kata itulah yang terjadi pada zaman dahulu, kenapa you perlu bawa benda tu ke hari ini? Kenapa perlu ambil benda lama you jadikan pedoman you untuk mengulangi kesilapan zaman itu dengan zaman hari ini? Sepatutnya kalau zaman itu adalah bersetubuh dan sewaktu dengannya, hari ini you janganlah menghalalkan benda-benda macam ni. Betul. You faham daripada sudut yang berbeza. Kenapa you nak kena samakan dengan yang dulu? Pengajaran yang dulu adalah apa yang jadi dulu adalah untuk memberi pengajaran pada hari ini.
Kang Mak jadi ustazah kan lain pula jadinya. Elok Sabar. Betul, aku dah jadi ustazah Kang. Tapi itu adalah apa opinion daripada kita berempat. Andai kata betul. korang ada opinion yang lebih menarik lagi untuk di-share kepada kami, boleh komen dekat ruang komen kami, ruang section ni, sebab topik ni panas. Betul. Topik poligami ni dia tak akan pernah habis, dia akan sentiasa berada di situ. Yes. Andai kata apa saja yang berlaku dekat social media, apa saja fatwa ataupun apa saja hadis yang diletakkan untuk untuk menghalalkan cara poligami ini, sila kaji dengan betul-betul, tengok betul-betul, dan apa yang kami berempat cakap ni pun kaji juga. Andai kata kami bercakap betul-betul, kalau kami cakap salah, you jangan ambil pendekatan itu. You kalau nak betulkan kami kat ruang komen pun, it's okay. Ini adalah open discussion. Everyone can talk about this. Okay? Sebab masing-masing ada opinion masing-masing kan? Betul. Sebab itulah nanti kita akan carilah hadis ke. Benar. Kalau barangkali ada ustaz nak stitch. Sila. Akhir kata daripada kami berempat untuk topik podcast kita hari ini. Yes. Kepada Abang Tesla, silalah berpoligami dengan baik. Kerana kami percaya anda mempunyai Anda mampu melakukannya. Anda mampu melakukannya. Kami percaya itu. Cuma InsyaAllah. jagalah emosi isteri-isteri anda. Baik. Kepada ekstremis poligami, bertenang. Okay, bertenang. Relax. Dia macam bukan poligami je yang ada dekat dalam dunia ni. Banyak lagi benda boleh explore lagi. Boleh explore bukan banyak lagi masalah yang kita banyak lagi masalah dan banyak lagi benda boleh explore. Bertenang. Relax. Bumi Putra Commerce kan dekat. Lama. Okay, bye. Bye.